Sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Jumaat 20 Mei 2022. Saya Fadhil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia capai sasaran 36 emas Sukan SEA Hanoi. Lebih 12,000 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera bakal dibina. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kami mulakan dengan berita gembira dari Vietnam. Malaysia berjaya mencapai sasaran 36 pingat emas pada Tamasya Sukan SEA Hanoi 2021. Secara keseluruhan, 2 pingat emas berjaya dikutip kontingen negara hari ini. Emas ke-35 diraih menerusi acara menembak 10 meter pistol wanita. Manakala acara karate komite berpasukan lelaki melengkapkan sasaran 36 pingat emas negara petang tadi. Walaupun sebelum ini kontingen negara berdepan kesukaran ketika melakukan persiapan akibat pandemik COVID-19, namun mereka berjaya membuktikan tiada yang mustahil untuk menyempurnakan misi dengan membawa semangat seluruh keluarga Malaysia. Terima kasih dan tahniah kontingen Sukan SEA negara. Lagi perkembangan lanjut Tamasya di Hanoi itu dalam edisi Sukan sebentar lagi. Untuk berita selanjutnya, keluarga Malaysia diseru untuk bangkit mengecam kekejaman Zionis terhadap Palestin. Tegas Perdana Menteri, sokongan tersebut bukan berlandaskan agama semata-mata, malah bertujuan mengembalikan hak dan maruah rakyat Palestin. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, setiap individu bertanggungjawab untuk bertindak atas dasar kemanusiaan apabila melihat suatu kaum atau bangsa di sesebuah negara ditindas. Menurut beliau, Malaysia memandang serius isu kekejaman terhadap umat Islam di Palestin dengan terus menyokong dan memainkan peranan demi kesejahteraan umat Islam. Malah pendirian Malaysia mengenai perkara itu telah ditegaskan Perdana Menteri pada sidang kemuncak khas ASEAN Amerika Syarikat yang dipengerusikan Presiden Joe Biden di Washington DC baru-baru ini. Teks ucapan beliau dibacakan penasihat khas kepada Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom pada perasmian sidang kemuncak Ulama 2022 di Sepang. Baca teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malaysia juga satu-satu negara yang membangkitkan isu ini secara jelas. Kekejaman terhadap rakyat Palestin perlu dihentikan. Malah Malaysia sangat memandang serius tentang pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Sidang Kemuncak Ulama 2022 yang julung kali diadakan menghimpunkan 150 ulama dan cendekiawan dari seluruh dunia bagi membincangkan tema perpaduan asas pembebasan Al-Aqsa. 12,733 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT baharu bakal dibina. Ia membabitkan 5 fasa mulai tahun depan hingga 2030. Setiap rumah akan dibina mengikut spesifikasi terkini dan dilengkapi perabot. Beberapa fasiliti awam akan dibangunkan di kawasan perumahan, antaranya taman permainan, surau, dewan serbaguna dan gelanggang sukan. Memang saya akui ada RKMAT yang kita perlu segera dinaik taraf. Saya juga tahu masih ada sebahagian anggota yang perlu menyewa di luar dengan bayaran yang jauh lebih tinggi daripada allowance perumahan yang diterima secara bulanan. Atas sebab-sebab inilah tekad saya untuk mengusahakan kediaman yang lebih baik kepada lebih ramai anggota ATM dan ahli keluarga semakin kuat.
Agenda pembangunan RKMAT itu merupakan salah satu program utama yang akan dilaksana di bawah rangka tindakan perumahan 3.0 bertujuan memelihara kebajikan anggota ATM, veteran ATM dan warga Kementerian Pertahanan. Turut dilaksana program penyelenggaraan dan naik taraf Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera Malaysia daripada 2 unit kepada 1 unit. Pelaksanaannya bertujuan menambah keluasan rumah dan bilangan bilik tidur serta bilik air, sekaligus meningkatkan keselesaan penghuni. Program ketiga yang akan dilaksana ialah pemilikan rumah mampu milik. Menerusi inisiatif Satu Anggota Satu Rumah SASA, 974 kediaman akan dibina secara berperingkat di Kem Wadiban mulai tahun depan sehingga 2025. Sementara pembinaan 3,500 unit kediaman di Kem Sungai Besi yang sedang berjalan ketika ini dijadual siap pada 2025, manakala di Kem Genting Kelang membabitkan pembinaan 6,400 unit kediaman mulai 2028 hingga 2034. Jelas Datuk Seri Hishamuddin lagi, kementeriannya bercadang mewujudkan kota khas untuk warga ATM untuk setiap projek pembangunan rumah mampu milik yang dibangunkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Perbincangan mengenainya akan diadakan bersama kementerian berkaitan. Program seterusnya ialah inisiatif perumahan veteran ATM. Menerusi rangka tindakan perumahan ATM, 30 unit rumah baharu akan dibina khusus untuk veteran ATM terpilih tahun ini. Sementara 70 unit kediaman lagi akan dinaik taraf. Datuk Seri Hishamuddin berucap pada Majlis Pra-Pelancaran Rangka Tindakan Perumahan Angkatan Tentera Malaysia 3.0 di Ibu Negara. Pelancaran utama yang dijadual berlangsung Julai ini bakal disempurnakan Perdana Menteri. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK memperkenal perkhidmatan rawatan pemulihan bergerak MRT bagi membantu individu yang mempunyai kekangan bagi mendapatkan rawatan pemulihan dadah di fasiliti AADK. Langkah itu penting bagi memastikan penagih benar-benar pulih dan tidak kembali mengambil dadah. Ini adalah sesuatu program rawatan dan pemulihan AADK yang baru. Kalau dahulu kita hanya menunggu supaya klien datang kepada kita, tapi kali ini ianya kita cuba untuk mendampingi ataupun nak menyantuni atau nak pergi berjumpa dengan klien di tempat mereka. Kalau dahulu kita juga tunggu daripada klien yang datang daripada penjara. Kali ini kita nak ke penjara dahulu. Ini semua adalah sesuatu yang kita lakukan berbeza daripada program-program yang telah pun dirancang sebelum ini. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran MRT AADK di Kajang, Selangor. Lebih 15,000 klien AADK dilapor selesai menjalani rawatan pemulihan setiap tahun. Bagaimanapun, kadar klien yang pulih sepenuhnya hanyalah sekitar 65% dengan anggaran 5,877 klien kembali menagih dadah. Antara faktornya terpengaruh dengan kawan-kawan, pandangan serong masyarakat dan kurang mendapat sokongan daripada keluarga. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Hamzah memaklumkan penggunaan dadah sintetik ketika ini kian meningkat berbanding dadah organik. Ia merangkumi hampir 70% daripada keseluruhan kes penyalahgunaan dan penagihan dadah. 66% daripadanya membabitkan belia berusia 19 hingga 39 tahun. Jelas Datuk Seri Hamzah, masalah penagihan dadah juga semakin kompleks dan mencabar untuk dirawat, terutama melibatkan kes dual diagnosis, iaitu individu yang disahkan menagih dadah dan pada masa sama mempunyai masalah mental, juga penagih dadah yang menghidap 2 atau lebih penyakit. Saksikan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2022 secara langsung di TV1 dan RTM Klik pada 20 Mei 2022 dari dataran Drawbridge, Kuala Terengganu, Terengganu.
Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Aidilfitri 2022 sedang berlangsung di dataran Drawbridge, Kuala Terengganu dan ia bakal dirasmikan Perdana Menteri sebentar lagi. Untuk berkongsi kemeriahannya kita bersama Siti Jamilah Hanim. Jamil di lokasi. Silakan Jamilah. Ya, Fatil dan Farhatul. Ketika ini lebih 50,000 pengunjung sedang menantikan ketibaan Perdana Menteri untuk merasmikan MRTM Aidilfitri 2022. Jadi sebelum kita menunggu ketibaan Perdana Menteri, saya bawakan dahulu Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan MOTEK, Encik Nur Azman Othman. Jadi Encik Nur Azman, boleh ceritakan sebenarnya apa signifikan pemilihan Terengganu sebagai tuan rumah MRTM kali ini? Okey, terima kasih pihak RTM atas ruang yang diberikan ini. Sebenarnya pemilihan Terengganu ni kita buat secara pusingan. Kalau berdasarkan kepada rekod-rekod yang lepas untuk tiap-tiap majlis rumah terbuka Malaysia Aidilfitri dan sebagainya, kita mengikut negeri-negeri lah. Dan semua orang sedia maklum dalam tempoh 2 tahun yang lepas kita berada dalam pandemik COVID-19. Jadi semua aktiviti terhenti pada ketika itu dalam bentuk skala yang besar. Jadi bila masuk saja kepada peralihan fasa endemik yang telah diumumkan oleh kerajaan, maka salah satu tempat yang dikenal pasti di sebelah timur ini ialah negeri Terengganu. Terengganu ni memang kita semua sudah maklum dari segi makanannya ataupun gastronominya, kemudian itu dari segi kawasan-kawasan pelancongan yang ada, di samping budaya dan juga adat warisan yang sangat terkenal yang dipelihara oleh kerajaan negeri itu. Kesudian kerajaan negeri memberikan kerjasama dan juga untuk menjadi tuan rumah MRTM di Terengganu pada kali ini ataupun pada hari ini memang amat dihargai. Sebab itulah kita memilih Terengganu yang pada peringkat awalnya bersetuju untuk menjadi tuan rumah kepada pelaksanaan MRTM Aidilfitri ini. Okay. Jadi mungkin boleh kongsikan apa antara acara menarik untuk yang akan disajikan untuk pengunjung malam ni? Okey, untuk malam ini sekarang ni jamuan rakyat sedang berlangsung sementara menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke majlis ini bagi tujuan perasmian yang akan disempurnakan oleh beliau. Dalam masa bermula daripada 19 hari bulan lagi, aktiviti untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri ini telah berlangsung. Sebagai contoh, pada pagi tadi adanya aktiviti gotong royong ataupun aktiviti kalau istilah Terengganu ni dipanggil bekwah lah ya. Diadakan acara ataupun aktiviti memasak, kemudian tu daging-daging yang dibuat korban dia telah diberikan kepada penerima-penerima ataupun asnaf yang terlibat lah. Itu pada hari ini dan juga pada pagi tadi. Pada malam ni macam mana yang kita perhatikan sekarang ini sedang berlangsung jamuan rakyat, kenduri rakyat yang melibatkan ramai pengunjung, tak kira sama ada daripada pengunjung dalam domestik itu sendiri ataupun daripada yang melibatkan pelancong luar negara. Dengan kita menjangkakan anggarannya lebih kurang 50,000 orang yang akan turut serta memeriahkan lagi MRTM yang julung kali pertama diadakan semula selepas daripada pandemik COVID-19 yang telah melanda negara 2 tahun yang lepas. Dan selain daripada aktiviti yang saya sebutkan itu, ada juga pameran-pameran daripada jabatan dan agensi yang terlibat untuk menceriakan lagi sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri ini yang melibatkan pelbagai jabatan lah. Selain daripada itu, saya juga mendapat makluman ada aktiviti pertandingan memancing. Kemudian ada juga aktiviti untuk Raja Dayung dan seterusnya lah pada hari yang berikutnya sehinggalah hari esok itu nanti. Okey. Okey, itulah tadi antara perkongsian mengenai MRTM Aidilfitri 2022 ini. Dan suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada pengunjung yang akan ke lokasi ini, pastikan keselamatan anak-anak menjadi keutamaan. Barangan berharga pastikan berada di anda di sisi dengan sebaiknya. Okey, sebab kita tak tahu dengan 50,000 pengunjung ni macam-macam insiden boleh terjadi. Jadi jangan lupa saksikan secara langsung malam ini pada pukul 9 malam di TV1. Farhatul dan Fatil, kembali pada anda, silakan.
Terima kasih Siti Jamilah. Petang tadi, Perdana Menteri yang dalam lawatan sehari beliau ke Terengganu diraikan dalam Majlis Rumah Terbuka Anjuran Badan Perhubungan UMNO negeri itu. Kehadiran beliau disambut barisan kepimpinan UMNO Terengganu. Datuk Seri Ismail Sabri meluangkan masa kira-kira sejam setengah di rumah terbuka ini sekaligus menyantuni hadirin. Terima kasih kepada Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rahmat Said kerana menjemput saya ke program ini. Program saya nampak meriah, cukup mesra dan ini jelas menunjukkan perpaduan di dalam UMNO Terengganu. Majlis disertai kira-kira 1,000 ahli UMNO pelbagai peringkat, komponen Barisan Nasional, Kepimpinan Mubarak Terengganu serta veteran UMNO negeri. Terdahulu pada sebelah pagi pula, Datuk Seri Ismail Sabri berada di Kota Kinabalu, Sabah bagi merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sabah. Dalam ucapan perasmian beliau, Perdana Menteri berkata Sabah memiliki kepelbagaian etnik tanpa mengira sentimen agama dan bangsa sebagai cerminan sebenar semangat dan aspirasi keluarga Malaysia. Ya, beliau mengakui sifat keterbukaan yang diwarisi zaman berzaman terbukti memupuk keharmonian masyarakat di negeri bawah bayu. Saya bangga melihat kepelbagaian etnik di Sabah yang boleh duduk semeja tanpa mengira sentimen agama dan bangsa. Inilah semangat sebenar keluarga Malaysia yang mahu ditekankan. Hasrat Kerajaan Persekutuan turut dizahirkan untuk melihat Sabah sama-sama menikmati pembangunan pesat. Untuk itu, kerajaan komited melaksanakan pembangunan termasuk mewujudkan rangkaian lebuhraya Pan Borneo yang sedang dalam pembinaan. Selain tumpuan bidang pendidikan, terutama membaiki dan membina semula 113 buah sekolah daif di Sabah dengan peruntukan 1.02 bilion ringgit. Enam terowong bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL siap dibina setakat ini. 2 daripadanya terletak di Dungun dan Paka, Terengganu. Manakala bakinya di Pahang membabitkan kawasan Gambang 1, Srijaya, Kampung Alur Gading 1 dan Kampung Sentosa 3. Keseluruhan 59 terowong dalam projek tersebut dijangka siap sepenuhnya dalam masa 4 tahun. Setelah selesai, kerja-kerja pembinaan trek akan dimulakan. Daripada segi kenaikan harga barang buat masa ni, apa yang saya mampu cakap buat masa ni, belum ada kesan yang besar pada aspek kerja. Mengikut perancangan sekarang, kita masih belum ada perubahan daripada segi jadual dan kita jangka seperti mana yang kita jangkakan awal lah. Train akan beroperasi pada suku pertama 2027. Pembinaan terowong di Gombak, Selangor pula belum dimulakan. Bagaimanapun, perbincangan bersama kerajaan negeri telah diadakan untuk mula melaksanakannya. Labuan berpotensi besar untuk menjadi hub maritim serantau yang mengambil kira pembangunan industri maritim yang semakin rancak di wilayah itu selain lokasinya yang strategik di tengah-tengah Asia Tenggara. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, perkhidmatan pemindahan kargo dari kapal ke kapal STS yang baru diperkenal di had pelabuhan Labuan di Teluk Victoria adalah bukti Labuan berpotensi menjadi hub maritim serantau. Ia berupaya meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk tempatan. Kementerian telah mengeluarkan satu perbit untuk mewujudkan 6 plot untuk secara khas untuk diadakan STS, ya, mewujudkan aktiviti untuk menjalankan STS. Sebenarnya STS ni dia tidak berada di kawasan pelabuhan. Dia itu diadakan di satu kawasan yang jauh daripada pelabuhan, di tengah-tengah laut, yang mempunyai kedalaman laut yang cukup dan pada waktu yang sama melibatkan mothership and daughtership.
Momentum pasaran buruh Malaysia bertambah baik pada suku pertama 2022 berikutan peningkatan berterusan permintaan dan penawaran. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, sejak awal tahun ini kerajaan telah mengurangkan langkah kawalan yang dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun yang lalu secara berterusan selaras dengan peralihan semua negeri ke fasa akhir pelan pemulihan negara. Susulan itu, semakin ramai yang menjalankan aktiviti perniagaan dan sosial dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard sekaligus mendorong kepada peningkatan mobiliti dalam dan antara negeri. Memandangkan keadaan hampir kembali normal, aktiviti sosioekonomi yang lebih rancak berterusan pada suku tahun tersebut. Ekonomi berkembang 5.0% pada suku pertama 2022 selepas mencatatkan pertumbuhan 3.6% pada suku sebelumnya. Justru senario pasaran buruh yang menggalakkan berterusan pada suku tahun ini berikutan guna tenaga semakin meningkat manakala pengangguran berkurangan lanjutan daripada pengukuhan permintaan buruh oleh sektor ekonomi. Dari perspektif penawaran buruh suku pertama 2022, bilangan penduduk bekerja naik 2.2% kepada 15.57 juta orang berbanding suku yang sama tahun sebelumnya yang merekodkan 15.24 juta orang. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS terus melaksana langkah proaktif untuk memartabatkan filem Malaysia ke peringkat antarabangsa. Terbaharu, kerjasama strategik bakal dilaksana bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Luar dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. Ia salah satu persediaan awal bagi mempromosi karya filem tempatan di Marche du Film tahun depan. Dengan pendekatan yang betul, strategi yang betul, kita akan dapat ketengahkan filem location dan penglibatan tourism Malaysia misalnya. Saya yakin akan dapat memberi gambaran yang lebih luas tentang kelebihan-kelebihan yang ada di negara kita. Usaha tersebut disambut baik pemain industri yang turut serta dalam Marche du Film kali ini. Such a great leaping off point where the FINAS people and the MDEC people and hopefully the Ministry of Tourism, who we'll look forward to chatting with, and even Malaysia Airlines as a company are very interested right now in helping us develop the industry. So I'm really excited about everybody's enthusiasm at the moment. Gabungan ini akan memberi support yang luas kepada penerbit-penerbit dan sesiapa yang ikut delegasi ini. Salah satu gabung jalin yang sangat dialu-alukan demi memastikan keberkesanan setiap inisiatif kerajaan dijalankan dalam memartabatkan industri filem Malaysia. Lebih 12,000 ekor lembu dijangka diimport dari Thailand menjelang perayaan Aidiladha tahun ini. Kerajaan memberi jaminan lembu yang dibawa masuk dari negara itu bebas daripada penyakit kulit kental LSD serta penyakit kuku dan mulut FMD. Lembu import dari Thailand perlu melalui proses kuarantin dan disahkan bebas daripada penyakit berkenaan sebelum diedarkan ke seluruh negara. Tapi dengan syarat yang pertama ini, dengan syarat yang ketat. Dengan kerjasama daripada kerajaan Thailand, yang pertamanya mereka boleh mengesahkan bahawa lembu-lembu yang kena bawa masuk ni untuk korban dan juga untuk tujuan-tujuan lain telah bebas daripada LSD dan penyakit-penyakit lain juga, macam penyakit HFMPD tu, mulut dan kaki dan mulut. Dan sebelum masuk, untuk sembelihan, kita akan kuarantin selama 28 hari. Itu tujuan lain, susu dan lain-lain 35 hari. Ya, seperti yang dijanjikan di awal paparan tadi, kita nak menelusuri kecemerlangan atlet negara di Hanoi. Ya, laporan penuh bersama Syairul Islam. Silakan. Baik, terima kasih. Kontingen negara sempurnakan misi di Hanoi. Meloni tetap bangga aksi Harimau Muda.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Pusat Latihan Sukan Nasional Hanoi menjadi saksi buat penembak kebangsaan Nurul Syasha Nadiah Muhammad Arifin beraksi cemerlang bangkit di pertengahan pusingan apabila meraih pingat emas ke-35 negara dalam acara 10 meter air pistol wanita. Tanpa pengalaman luas, Syasha mencipta kejutan memenangi pingat emas acara tersebut pada penampilan sulungnya di Sukan C siang tadi. Anak kelahiran Batu Pahat Johor itu nyata cukup berpuas hati dapat membuktikan kemampuannya. Alhamdulillah, syukur sebab saya dapat bawa balik pingat emas untuk Malaysia. Dan ini merupakan SEA Games kali pertama saya dan saya dapat bawa balik pingat emas. Saya terima kasih kepada coach saya, Coach Faiz, sebab bantu saya sampai daripada first sampailah saya dapat pegang pingat emas itu sendiri. Syasha berjaya menampilkan aksi konsisten dalam setiap bidikan untuk mengumpul 239.3 mata sekaligus mengatasi pencabar lain. Perak dimenangi penembak Thailand sementara gangsa menjadi milik wakil tuan rumah. Ia merupakan emas kedua disumbangkan skuad menembak kebangsaan selepas Jonathan Wong turut membutirkan emas dalam acara 10 meter air pistol lelaki semalam. Baik, sementara itu emas ke-36 negara hadir menerusi skuad karate yang mengungguli acara Komite Berpasukan Lelaki menewaskan Indonesia 3-0. Aksi pertama menampilkan atlet berpengalaman R. Shamendran mudah menundukkan Kando Ignatius Joshua dengan kiraan 8-3. Kecemerlangan ini diteruskan oleh S. Prime Kumar yang menewaskan Sapura Ari 3-1. Surya Sangka memastikan emas milik negara selepas menundukkan Firman Shah Sandi 6-1. Karate menyumbangkan 4 pingat emas keseluruhan di Hanoi sekaligus berjaya mengatasi sasaran yang dibuat oleh Persatuan Karate Malaysia Makaf sebanyak 3 emas. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat emas acara Komite Berpasukan Lelaki adalah pada Sukan C edisi 1993 di Singapura dengan Ketua Jurulatih Pasukan Komite P. Arivalagan mengetuai pasukan itu. Kejayaan menamatkan penantian 29 tahun untuk memenangi acara itu nyata mengembirakan skuad karate negara. After 29 years, we did it, guys. We did it. Come on, guys. Yeah, I cannot express my feeling. I don't know how to tell the feelings. The feelings betul-betul sampai tak rasa macam mana nak cakap ni. Selain itu, Ketua Kontingen Malaysia, Datuk Nur Azmi Ahmad yakin kutipan pingat emas negara tidak akan terhenti kerana ada beberapa lagi acara yang berpeluang meraih pingat. Kita berusaha juga. Besok snooker baru-baru ni dah masuk ke separuh akhir dan kita ada sukan-sukan menembak yang dipastikan untuk mencapai target satu lagi pingat emas. Dan saya pasti kalau berjalan dengan lancar dengan komitmen yang ada, kita akan tambah lagi 4 pingat emas untuk esok. Saya tetap bangga walaupun tewas. Itu reaksi pengendali skuad bawah 23 tahun B23 negara, Brad Maloney, terhadap semangat juang yang ditampilkan para pemainnya meskipun tewas 0-1 kepada tuan rumah Vietnam pada aksi separuh akhir semalam. Menurut Jurulatih Kelahiran Australia itu, persembahan anak buahnya wajar dipuji walaupun terpaksa berhadapan beberapa kesukaran termasuklah tempoh rehat yang kurang mencukupi. Tengah berjaya ditanduk keluar dan di sana whistle panjang di... I'm incredibly proud of my players. They worked extremely hard. They played with their hearts and really gave it everything that they've got. So, as we're aware, we did have one less day of recovery and travel time in between this match and the previous one. So, for my players to go out there and play 120 minutes against what I see is the best team in the competition.
skuad Harimau Muda katanya bermain dengan baik sehingga mampu mengheret Vietnam yang juga juara bertahan ke masa tambahan. Tambah beliau, Tamasha Sukan C memberi pasukannya banyak peluang untuk berdepan pasukannya lebih kuat sekaligus membantu pemain muda mendapatkan lebih banyak pengalaman. Pada perlawanan tersebut, jaringan tunggal Nguyen Thien Lin pada minit ke-110 membawa Vietnam ke perlawanan akhir bertemu Thailand. Manakala Malaysia pula akan menentang Indonesia dalam perebutan pingat gangsa dengan perlawanan akan berlangsung di Stadium Maiding Ahad ini. Baik, berikut kedudukan pingat semasa Sukan C Hanoi setakat pukul 8 malam tadi. Selepas 2 tahun dibatalkan susulan wabak COVID-19, kini siri perlumbaan GT World Challenge Asia bakal menggegarkan semula litar antarabangsa Sepang AIC dengan saingan pembuka musim bermula esok. Lebih menarik, 2 putera Sultan Johor, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim akan beraksi bersama pasukan 888 JMR dalam kategori Pro-Am. Tunku Abdul Rahman yang juga Tunku Parlimen Johor akan bergandingan dengan naib juara musim tahun 2018 Nick Foster dari Australia. Manakala Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar yang akan membuat penampilan sulungnya sebagai pelumba GT3 digandingkan dengan pelumba negara Jasman Jaafar. I'm very excited. We missed racing here, especially after 2 years, having my debut here the first time in 2019 with Jasman Jaafar. So it's really good to be back. Good to have this race here again this year, and then us growing as a 2-car team now from 1 car, and then my brother in the other car with Jasman Jaafar. We're really looking forward for this weekend and our home race. Selepas Sepang, GT World Challenge Asia akan diteruskan di 4 litar Jepun sebelum berakhir di litar Mandalika Indonesia pada Oktober. GT World Challenge Asia adalah salah satu perlombaan sokongan bagi pusingan pertama siri kejuaraan Malaysia MCS. Saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, edisi Sukan 20 Mei 2022 berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Farah, membaca ni semua orang tahu boleh menambah ilmu pastinya. Tetapi yang menarik untuk paparan hashtag malam ini, membaca memendekkan hukuman penjara. Baik, lain daripada yang lain. Ini adalah satu inisiatif yang membawa kebaikan berganda. Kita saksikan dalam hashtag. Membaca bukan sekadar jambatan ilmu, malah boleh menyelamatkan diri daripada hukuman penjara. Itulah yang berlaku di Bolivia. Apabila pesalah yang dihukum penjara boleh memendekkan hukuman melalui aktiviti membaca. Program Books Behind Bars sebagai galakan celik ilmu dan harapan kepada pesalah kerana proses keadilan memakan masa. Kini 865 pesalah sedang mengikuti program berkenaan.
Seorang juru solek di Bogota, Colombia menarik perhatian warga maya kerana solekan ilusi optiknya yang mengagumkan. Easter Oller memuat naik klip video dan gambar solekannya di Instagram dan TikTok Nikita. Wajahnya berubah menjadi pelbagai ikon pop dan makhluk aneh hanya menggunakan kemahiran solekan dan bahan asas. Jenis solekan adalah surrealism dan ilusi optik. Lazimnya rumah menjadi tempat berteduh dan kediaman seisi keluarga dan ramai sanggup berhabis wang demi keselesaan. Namun rumah lelaki ini mencuri perhatian kerana luarannya kelihatan agak usang, namun apabila pintu dibuka, ia sangat kemas dan cantik. Paling menarik ialah bilik air rumah tersebut yang kelihatan mewah. Video ini meraih 1.6 juta tontonan dan 146,000 tanda suka. Sebab itu jangan menilai buku hanya dengan melihat kulitnya. Betul. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini 20 Mei 2022. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Ikuti program inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.